أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah kamu menyangka bahawa kamu itu dikira sebagai orang beriman sedangkan kamu masih belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah menyayangi, menyukai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya, mendatangkan ujian dalam kehidupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal hadirin para jemaah muslimin yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya sebagai orang beriman yang kehidupannya 1001 nikmat, rahmat, hidup yang seringkali penuh dengan kasih sayang Allah, tidak boleh tidak kita untuk sentiasa menzahirkan, menghadirkan dalam hati kita setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dapat bangun pagi, dapat membersihkan diri, pergi ke masjid, menunaikan salat, ditambah dengan majlis ilmu, balik ke rumah menguruskan urusan kerja, makan minumnya, ditambahkan urusan-urusan yang lain. Hakikatnya pada hari ini di antara kita ada yang telah menguruskan urusan perniagaan dan meraih keuntungan dengan izin Allah. Hari ini ada yang mengurus mendidik isteri dan anak-anak dengan baik juga dengan izin Allah. Hari ini tuan-tuan dapat menguruskan urusan-urusan yang banyak, masalah-masalah yang dapat diselesaikan semuanya hanyalah dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu perkara yang kita lakukan nampak macam rutin harian, untuk kita bangun pada setiap pagi jam 4.30 pagi. Saya dah biasa dah Ustaz. Waktu pagi saya bangun 4.30 pagi. Ia bukan kerana kebiasaan, melainkan memanglah kehendak Allah dan Allah mengizinkan untuk kita bangun pada jam sekian. Hidup seorang mukmin penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tidak boleh tidak untuk saya dan Tuan Haji semua untuk kita sama-sama memperbanyakkan tahmid, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia keistimewaan tersebut. Dan kita minta pada hari Jumaat yang penuh barakah, hari Jumaat yang penghulu segala hari, yang mana dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohon agar Allah berkenan melimpahkan kepada semua yang hadir pada ketika ini dalam majlis ilmu pada tengah hari ini akan kesihatan, kekuatan yang berterusan, supaya kita dapat terus menerus melakukan amal saleh dalam menghabiskan ataupun menjalani baki umur yang tersisa, baki umur yang sangat pendeknya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuan-tuan rahmati Allah, di antara satu fenomena ataupun satu perkara yang biasa berlaku di kalangan masyarakat kita dan melihat realiti masyarakat pada hari ini suka untuk melakukannya. Apa dia tuan-tuan? Semangat dalam memberi nasihat kepada orang lain. Suka bila melihat akan ada kesalahan, dia menegur. Dan itu adalah perkara yang baik. Perkara yang baik. Untuk menegur seseorang yang melakukan kesalahan adalah perkara yang dipuji dalam agama. Perkara yang dianjurkan dalam agama. Perkara yang membuahkan akan ganjaran pahala dalam agama. Cumanya realiti pada hari ini,
Ramai yang berkobar-kobar bersemangat dalam nak menasihati, nak menegur kepada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, kerana semangatnya itu untuk memberikan kebaikan sehingga tidak diperhatikan adab-adab yang penting dalam memberi nasihat tersebut ataupun adab yang penting dalam menegur seseorang tersebut. Sehingga kan tuan-tuan pada hari ini lebih-lebih lagi di media sosial. Di media sosial tuan-tuan sama ada dalam grup WhatsApp, Facebook, di tuan-tuan di alam maya lah, yang mudah untuk menulis. Nampak satu kesalahan berlaku, kita pun menjadi orang-orang yang jago dalam memberi komentar ataupun memberi teguran dengan menaik send. Seolah-olah kita telah menjadi di antara orang yang memberi kebaikan, nasihat saya telah sampaikan, sedangkan dia tidak sedar bahawa walaupun pujian ataupun nasihat, teguran itu satu pujian dalam agama, satu perkara yang dianjurkan dalam agama, tetapi adab yang penting yang perlu dijaga adalah ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan. Para ulama sebut kalaulah adab dalam nasihat, menegur seseorang itu amalan yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah, tetapi tidak dijaga akan adab-adab tadi, maka pujian itu tidak memberikan apa-apa melainkan dosa kepada orang yang memberi nasihat tersebut. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita beranggapan, kita berkeinginan untuk memberikan kebaikan, nasihat kepada orang lain, tetapi nasihat itu seolah-olah dibungkus dengan keburukan, kemudian tuan-tuan tidak mendatangkan apa-apa manfaat dan faedah. Kerana apa? Kerana tidak menjaga akan adab-adab dan aturannya. Kalau tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, nasaha, dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hak muslim, seorang muslim kepada muslim yang lain adalah wa isastansahaka fansahhu, apabila diminta untuk diberi nasihat, maka hendaklah kamu memberi nasihat tersebut. Ai talaba minka nasihah dalil ala wujubun nasihah man yastansih wa adamul ghash lahu wa dhahiru lahu annahu la yajibun nasihah inda talabaha. Dalil menunjukkan wajibnya kita ini untuk memberi teguran nasihat bagi mereka-mereka yang meminta. Ada orang datang kat kita, Haji, boleh tolong tunjukkan saya cara berwuduk macam mana? Itu contohnya. Boleh tak ajarkan saya begini? Diminta nasihat, diminta tunjuk ajar, maka merupakan kewajipan hak sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain untuk memenuhi tuntutan tersebut. Wa adamul ghash, dan tidak boleh pula kita menipu ataupun berbohong. Dan ketika itu dalam memberi nasihat tersebut, para ulama sebut terpecah kepada dua, urusan duniawi ataupun ukhrawi. Duniawi, contohnya ada orang datang kat kita, dia tanya, dekat sini mana tempat yang boleh saya beli kain ataupun baju yang murah? Contoh, dia bertanya tentang urusan duniawi, dia mintakan advice, nasihat supaya dekat mana tempat yang dia boleh beli pakaian yang murah. Maka ketika itu kita sebagai hak, sebagai seorang muslim, wajib untuk kita menjawab persoalan tersebut, melainkan kita tidak mempunyai pengetahuan. Perkataan nasihat, nasaha, nasaha, kalau disebut oleh para ulama, nasahtul asal, saya mengasingkan, memurnikan madu. Maksud nasihat yang pertama dari sudut lughatan, bahasanya memurnikan. Murni ni maksudnya betul-betul bersih, suci, memurnikan madu. Bila memurnikan madu tu maksudnya madu yang tiada campuran yang lain, madu yang asli, madu yang murni, madu yang suci. Itu dia. Itu yang pertama. Ada juga disebut oleh para ulama, bila disebut nafahtus thawb, menjahit pakaian. Menjahit juga dari perkataan nasaha. Maka ketika itu, dari sudut bahasa perkataan nasihat itu saja, nombor satu merujuk kepada murni, nombor dua menjahit. Para ulama pun membahaskan begini, kalaulah murni itu, dia akan merujuk kepada perkara dalaman. Murni, hati yang murni, hati yang suci, hati yang bersih. Apa maksudnya? Ketika mana seseorang ingin menegur orang lain,
ketika seseorang ingin memberi nasihat kepada orang lain, mesti tidak boleh tidak jiwanya itu, niatnya itu murni, bersih lillahi ta'ala. Tuan. Nak nasihat orang mesti tidak boleh tidak niat yang paling asas kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah kerana yang lain. Terkadang ada seorang hamba Allah menegur, memberi nasihat kepada seorang yang lain seakan-akan perkataannya itu baik, nasihatnya itu baik dan nasihatnya itu benar, tetapi dalaman mempunyai niat yang salah. Dia nasihat kawan dia, rupa-rupanya dia sedang menasihati kawannya itu di hadapan orang lain supaya nak menjatuhkan sahabatnya itu, untuk mengaibkan orangnya, kawannya itu, untuk memburuk ke kawan itu di hadapan yang lain. Padahal nasihat teguran itu nasihat yang baik, teguran yang baik. Tapi apabila dalaman bukan murni, bukan kerana Allah, bukan nakkan kebaikan, tapi nak menjatuhkan orang lain, dalam masa yang sama nakkan meninggikan dirinya, maka nasihat itu baik macam mana sekalipun tidak ada sedikit pun ganjaran di sisi Allah. Bahkan bukan sahaja tak ada ganjaran, bahkan boleh dicatat akan satu dosa bagi orang-orang yang mempunyai niat buruk dalam melakukan perkara tersebut kepada orang lain. Tak kisahlah kita nasihat macam mana sekalipun, tapi saya walaupun nampak macam kasar, tapi saya dalaman itu penting. Syarat yang pertama, bahkan syarat untuk menyebutkan lillahi ta'ala itu diletakkan oleh para ulama, dibahaskan dalam kitab setiap adab salat, zakat, makan, minum, lillahi ta'ala itu menjadi syarat yang paling utama. Sama macam nasihat. Nampak macam baik, tapi mesti kamu pastikan apa yang ada di dalam hati kamu murni. Kamu menegur itu kerana Allah, kamu menegur untuk dia mendapat kebaikan kerana Allah. Barulah nasihat yang kita berikan, teguran yang kita berikan itu ada nilai, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjahit kain. Dan apabila dijahit, dicantum, kalaulah yang menjahit itu seorang yang pakar dalam jahitan, pasti akan menghasilkan pakaian yang cantik, yang luar biasa. Dia punya hasil jahitan yang halus, cantik, tersusun. Maka daripada yang tidak, kain yang tidak mempunyai keindahan, bila dicantum nampak pakaian, maka ia menunjukkan satu perkara luaran. Jahitan yang telah dilengkapkan itu nampak luaran yang cantik. Sama juga para ulama bahas, kalaulah perkataan nasaha itu merujuk kepada menjahit baju yang dipakai itu melambangkan luaran terhadap perkara nasihat juga mestilah benar. Kalaulah tuan-tuan, nombor satu kita dah selesaikan. Ustaz bagi tahu sebelum nak menyampaikan nasihat ataupun teguran, mesti bersihkan hati saya. Saya buat ini kerana Allah, bukanlah untuk dapat pujian, bukanlah nak menjatuhkan orang lain. Saya buat lillahi ta'ala. Ya Allah, saya nakkan kebaikan kepada si fulan dan saya ingin menasihati. Okey, baik. Tapi tuan-tuan, ketika mana niat yang dipasang, niat yang ikhlas, tapi cara tegurannya itu cara teguran yang luarannya itu macam baju, luarannya itu luaran yang buruk, luaran yang begitu menyinggung perasaan orang lain. Sama juga nasihat itu tidak ada nilai di sisi Allah dan tidak ada ganjaran maupun kebaikan. Niat saya baik Ustaz, lillahi ta'ala, tapi ketika mana dia menegur, engkau ni tengok tak solat, kalaulah tak solat lagi ni kamu macam ahli neraka. Contoh, naik dengan atas mimbar, ketika mana sedang berada di atas mimbar, haji, tuan-tuan disebut nama, saya nak ingin menasihati di khalayak ramai, tuan-tuan. Itu bukan menasihati, melainkan menjatuhkan maruah seseorang. Walaupun niatnya itu tulus, walaupun niatnya benar-benar suci, murni, ikhlas, tapi apabila cara kaedah yang dilakukan itu tidak bertepatan dan tidak bersesuaian ataupun menyinggung perasaan, maka nilai nasihat yang sepatutnya membuahkan ganjaran yang istimewa dari Allah hilang dan tidak ada kebaikan ataupun manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan berahmat Allah, menunjukkan bahawa dalam agama Islam bukan sekadar mementingkan dalaman, tapi juga mementingkan luaran.
Bukan sekadar mementingkan luaran, juga mementingkan dalaman. Hari ini tuan-tuan, saya dan tuan-tuan wajib untuk mempelajari salat daripada sudut gerakan. Mungkinlah kita baca macam mana salat, angkat takbirnya, tangannya di mana, di sini, duduk tawaruknya macam mana, kemudian tuan-tuan bacaannya macam mana, i'tidalnya macam mana, rukuknya macam mana, berdoa. Oh, kita belajar. Seakan-akan tuan-tuan bila kita dah belajar setiap gerak-geri solat tersebut hampir macam solat baginda Nabi SAW. Ustaz, saya dah belajar dah solat saya, insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang telah saya belajar, mudah-mudahan solat yang menghampiri solat baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, baik. Adakah cukup? Adakah membadai? Belum lagi. Kerana itu baru satu bahagian. Apa dia tuan? Luaran. Luaran memang kita kena belajar. So, angkat takbir, baca dia luaran. Tapi ada perkara yang dipandang sebelah mata oleh ramai masyarakat pada hari ini, dalaman. Apa dia tuan-tuan? Nih, janji solat saya dengan takbirnya, dengan bacaannya, dengan pergerakannya, dengan salamnya, itu semua cukup memenuhi syarat? Cukuplah. Belum. Sebab itu kalau tengok perkataan salat dalam Al-Quran disebut yuqimunas salah wa aqimis salah wa aqimis salah wa iqamis salah. Semua iqam, qama yaqumu iqamatan, mendirikan. Dia tak sebut buatlah kamu salat, if'alis salat, buatlah kamu salat. Tak, dirikan salat. Diri ni tuan-tuan disebut oleh para ulama, bila sebut mendirikan qama yaqumu, dia adalah mendirikan sesuatu yang memerlukan kepada rencah ataupun memerlukan kepada, contohlah nak buat bangunan, saya nak mendirikan rumah, saya nak mendirikan bangunan, maka ada bahagian simennya, tanahnya, tapaknya, konkritnya, ada bahan-bahan ini bila diletak sekali baru boleh mendirikan rumah. Nak mendirikan rumah tangga memerlukan kepada persiapan ekonominya, ilmunya, persiapan daripada sudut dokumennya, cukup kesemuanya baru boleh mendirikan rumah tangga. Sama solat. Kalau setakat tuan-tuan duduk solat, Allah dengar, Allah, sami Allah, maka dia akan jadi apa bezanya dengan pendidikan jasmani dekat sekolah tuan-tuan. Kita aerobik, samalah. Tapi tuan-tuan, salat itu dia mendirikan setakat luaran yang namanya luaran ataupun pergerakan luaran, belum lagi namanya mendirikan salat. Mendirikan salat bila cukup bahannya. Apa bahannya? Luaran, dalaman. Tuan-tuan, luaran yang tadilah yang kita dah belajar di sekolah. Tapi dalaman ketika mana seseorang itu tidak memberi perhatian yang baik, seperti mana disebut oleh para ulama, fasalatun bila khudurin wala khusyu'in kabadanin mayyitin la ruha fihi. Solat yang luarannya itu terbaik. Solat luaran pergerakannya itu pergerakan yang begitu menepati ajaran Islam. Solat luarannya itu luaran yang sangat menepati ciri-ciri yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Tapi kalaulah dalamannya itu hatinya kelain, tidak dihadirkan khusyuk, tiada ingatannya kepada Allah, seumpama solat kamu itu tiada, seperti mana mayat yang tiada roh di dalamnya. Jasad, tubuh badan, tak ada roh, mayat lah. Dan para ulama kata apa? Bukan manusia, tapi binatang. Kalau binatang yang tiada roh di dalamnya, apa nama dia tuan-tuan? Bangkai. Seolah-olah disebutkan oleh para ulama, salat yang didirikan hanya memerhatikan bahagian-bahagian luaran, takbirnya, pergerakan letak tangan jadi mana, duduk jarak tangan ke rapat dan sebagainya, diperhatikan dengan baik, dan itu perkara yang terbaik. Alhamdulillah, terpuji. Tetapi terlupa untuk dia menggarap dalaman, tidak menghadirkan hatinya, tidak menghadirkan ingatannya dan sebagainya, maka solat yang kamu baru dirikan itu seolah-olah kamu mempersembahkan di hadapan Allah bangkai. Umpamanya tuan-tuan. Maka itu satu perkara yang perlu diperhatikan. Kenapa? Hari ini ramai di antara kita yang lebih terkesan kepada yang zahir. Kalau tai cicak tuan-tuan jatuh dekat atas baju kita ni, cepat kita. Kotor. Bersihkan. Ada nampak caritan hitam, bersihkan. Supaya pakaiannya itu bersih, jubahnya bersih, kopiahnya dalam keadaan yang bersih,
cepat ketika mana kita ini membersihkan kotoran pada luaran, tapi tidak cepat kita pada hari ini untuk membersihkan yang dalaman. Tuan-tuan, rasa kadang-kadang ada hasadnya, ingatan terhadap dunianya, bersangkut hati kita pada hartanya, bergantung kepada manusianya. Yang banyak dalam ini, tuan-tuan, tidak cepat pun untuk kita bersihkan seperti mana cepatnya kita membersihkan kotoran luaran. Itu yang berlaku pada kita hari inilah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, selain daripada kita mempelajari luaran dalam urusan-urusan salat, mesti juga kita wajib tuan-tuan, untuk menghadirkan, cuba sedaya upaya ketika mana salat didirikan itu juga dipadukan, dihadirkan hatinya, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi sebagai seorang manusia yang penuh lemah, kurang dan cacat cela, memang kita tidak akan lari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mak ni kalau kejap lagi hujan macam mana ni? Baju baru je. Yang mendatang itu adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Tapi disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, tuan-tuan, ada pun perkara-perkara yang mendatang tadi, terfikir akan baju, terfikir akan hujan, terfikir akan laparnya perut, nak makan di mana dan sebagainya. Hadza fi'lun ghairu ikhtiyari ma'fu anhu. Adapun itu dikira sebagai perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang ghairu ikhtiyari, bukan pilihan kamu. Tuan-tuan, kita tengah cuba khusyuk, tahu-tahu terlintas. Bukan pilihan kita. Kalau pilihan kita bermaksud, sekejap lagi tuan-tuan, kejap lagi kita akan salat fardu Jumaat, kejap lagi salat Jumaat. Masa dalam salat Jumaat, rakaat pertama saya nak fikir makan dekat mana, rakaat kedua saya nak fikir lepas Jumaat nak buat apa. Allahu Akbar. Kalau makan dekat sini tak sedap, tak ada. Mudah-mudahan memang tak ada lah. Tuan-tuan, tak ada. Kita tak pernah pun memilih ataupun bertindak untuk memikirkan satu perkara. Dipikir, okeylah rakaat pertama nak begini, rakaat mustahil. Mudah-mudahan tidak berlaku sedemikian. Jadi kebiasaannya, tuan-tuan, kita sedang mencurahkan hati, menghadirkan hati, mendatangkan ingatan Allahu Akbar, dibaca, tuan-tuan, datang akan gangguan-gangguan tersebut, maka ia dikira sebagai fa'yun ghairu ikhtiyari, perbuatan yang bukan pilihan kamu. Jika perbuatan itu bukan pilihan kamu, dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, ada syarat, tidak dipanjang-panjangkan, tidak dilayan. Bila dia teringat tentang alamak baju, kalau baju tak ada bersambung-sambung, sambung. Nanti kalau basah nak kena hantar dobi. Kalau dobi kat mana? Di sini. Maka ketika mana kita ini terganggu dengan lintasan-lintasan tadi, maka cepat-cepat berbalik. Kembali semula, tuan-tuan, hadirkan hati kita untuk memberi 100%, 200%, 1000% tumpuan. Hati kita dicurahkan hanya kepada Allah. Itu dia, tuan-tuan. Itu setan betul. Setan yang membisikkan. Maka, tuan-tuan, tidak boleh dilayan atau dipanjang-panjangkan akan gangguan tersebut. Kena cepat berbalik untuk menghadirkan hati kita kepada Allah. Barulah solat itu luaran yang baik, dalaman yang baik, barulah solat itu ada nilai di sisi Allah. Sama macam nasihat tadi. Perbuatan kita untuk menegur, perbuatan kita untuk menasihati, cukup dalamannya itu yang jujur, ikhlas, murni kerana Allah, dan luarannya itu juga adalah bentuk percakapan yang baik, kaedah menegur dengan menegur yang baik, maka barulah ada juga nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, itu disebutkan di antara perkataan, maksud nasihat itu saja yang memberi tafsiran yang baik kepada kita untuk memperbaiki dalaman dan luaran. Ada ulama lain yang menyebutkan bila sebut menjahit, seolah-olah dia menimpilkan pakaian, merapatkan daripada dua kain, merapatkan. Bermaksud begitu juga nasihat itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah, ataupun disebut oleh para ulama iradatul khair, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati tersebut. Dan apabila menginginkan kebaikan kepada seseorang, tuan-tuan rahmatullah, disebutkan oleh para ulama,
Kalaulah kaedah cari tak betul, nasihat kamu walaupun mulia baik macam mana pun tidak akan diterima. Innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fi qalb. Kalau kata-kata itu keluar daripada hati, maka dia akan masuk juga ke dalam hati. Maksudnya begini tuan-tuan, kadang-kadang kita balik rumah, tengok anak cucu kita yang mungkin tengah dalam keadaan yang tidak terurus ataupun dah lewat malam tak tidur-tidur, maka kita pun menasihati mereka, tapi menasihati mereka bukan datang dari hati, kebiasaan. Bila dah tengok tak tidur lagi, tidur kan nak bangun subuh, kita menasihati, menegur, tapi kalau perhatikan tuan, ungkapan yang kita ungkapkan ketika itu lebih kepada emosi, perasaan marah, perasaan geram, perasaan kita menginginkan supaya mereka lebih tidur lebih awal kerana kita nak menguruskan urusan pekerjaan. Jadi tidak hairan ketika kita suruh mereka tidur lebih awal, tidur cepat, tidak ada anak ataupun cucu kita pun ikut cakap kita. Tuan-tuan, dia dengar tapi masih tak tidur lagi. Kerana apa? Perkataan yang bukan keluar tulus daripada hati tidak akan masuk ke dalam hati yang orang yang sedang kamu cakap tadi. Tapi tuan-tuan, bila kita datang, tuan duduk cakap tulus, idza kharaja minal qalb, keluar tu daripada hati, tidurlah. Esok nak bangun awal subuh ni, tulus daripada hati, maka percakapan tersebut waqa'a, dia akan menepati satu tempat di dalam hati orang yang sedang kita bercakap dengannya. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, selain daripada niat yang ikhlas yang akan dibantu oleh Allah, kaedah cara penyampaian, kalau betul-betul tulus daripada hati dengan kaedah penyampaian yang baik, yang tulus, maka orang tersebut yang mendengar tuan-tuan akan dibantu dengan izin Allah, akan mendengar perkataan tersebut tuan-tuan rahmat Allah. Kita ada banyak kisah tuan-tuan, tapi memandangkan masa lebih kurang lagi 2 minit, betul? Lagi 2 minit nak masuk waktu, betul? 1 minit. Tapi tuan-tuan, alal aqal paling kurang sekalipun, sebenarnya kehidupan kita, lebih-lebih lagi kita seorang lelaki yang mempunyai tanggungjawab dalam memimpin rumah tangga, keluarga, isteri dan anak-anak, maka tuan-tuan kena perhatikan dalam urusan tersebut. Walaupun kita ketua keluarga, tapi nak menyampaikan sesuatu, pastikan bahawa dalam, ya Allah, aku beringinkan kebaikan kepada si fulan demi kerana-Mu ya Allah. Dan cara laras bahasa, nanti tuan-tuan pada pertemuan-pertemuan akan datang saya akan bahaskan pula kaedah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum nak mengeluarkan kata-kata, dia fikir, orang ini sesuai tak guna bahasa begini? Kalau digunakan nada begini, okey ke tak? Apa kesan kalau saya kata begini? Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan berhati-hati sebelum nak melontarkan kata nasihat ataupun teguran. Begitu juga kita mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi orang yang menyampaikan nasihat dan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguh dulu pengajian kita pada tengah hari ini dengan tasbih farada suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir